أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat petang untuk pelajar saya yang berpeluang ataupun yang menghadiri kelas Fadha'il Mu'allaf untuk siri yang ketiga pada hari ini. Yang ketiga ni kan. Yang ketiga pada hari ini. Mudah-mudahan yang ketiga pada 4 hari bulan. Mudah-mudahan insya-Allah kalian semua sentiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesihatan dan kebahagiaan dan kegembiraan insya-Allah. Mana tu? Yang mana juga insya-Allah sama-sama juga kita ambil peluang kesempatan kelas petang ini untuk sama-sama kita doakan sahabat-sahabat kita yang diuji, yang mana ujian yang paling besar sekarang ini ujian dibentuk career lah, okey, yang mungkin ada terkesan dan sebagainya, dan kemudiannya yang diuji dengan positif COVID-19, kemudiannya yang diuji dengan kontak rapat dengan positif COVID-19 dan pelbagai lagi ujian. Dan juga tadi pun sahabat kita dah khabarkan tentang berita tentang adik beliau, saudara Nicholas. Mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita doakan mereka yang sedang diuji ini, mereka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kegembiraan dan juga kesabaran dan juga kesihatan kepada mereka semua insya-Allah. Okay. Sebab apa? Sebab kita tak dapat nak bahagia kalau tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dapat sihat kalau tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ubat macam mana sekalipun tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala kita tak akan sihat. Makan ubat, jumpa doktor dan sebagainya itu hanyalah ikhtiar dan usaha kita sebagai makhluk. Manakala yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tak boleh sama sekali kita berserah, kita pasrah tanpa sebarang ikhtiar ataupun usaha. Nak tak nak kena usaha dulu. Sekurang-kurangnya kita dapat pahala usaha tersebut. Itulah yang orang Muslim, orang Islam kena yakin dan percaya insya-Allah. InsyaAllah pada petang berbahagia ini, saya pun dah share tadi, Asma'ul Husna, yang mana kita akan baca, insya-Allah. Kalau rasa panjang sangat, kita cut je lah. Mungkin boleh baca sendiri ataupun kita bernasyid sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah, macam saya sebut semalam, iaitu ada satu hadis ataupun satu pesanan ulama, barang siapa yang menghafal Asma'ul Husna, maka insya-Allah mereka akan terselamat daripada seksaan api neraka ataupun masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi insya-Allah sebelum kita terus kepada tajuk kita pada petang ini, marilah sama-sama kita mohon rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sama-sama juga kita hadiahkan orang kata apa, kepada saudara-saudara kita yang se-Islam ataupun yang Muslim, bacaan surah Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan hadiah ini insya-Allah menggembirakan mereka dan memudahkan usaha mereka, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kita dan dosa mereka semua. Dan juga seperti biasa selepas surah Al-Fatihah kita akan baca tahiyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Okey, alhamdulillah kehadiran hari ini 20 orang termasuk dengan Puan Rifka. Jadi ada seorang sini terlupa kot nak ubah ID dia, sila ubah. Okey. Kalau tak ubah, saya menganggap bahawa beliau tidak hadir dalam kelas ini. Dia mudah je, istilah mudah je sekarang ni. Okey, kita ambil nama ikut nama yang didaftarkan untuk kelas muallaf ini. Okey. Harap sampailah kan mesej ni. Okey. Ada seorang yang tidak menukar nama ID-nya. Wallahualam lah. Terserahlah. Okey, pilihan masing-masing. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share screen untuk kata apa? Bantu mengajar saya pada petang ini, iaitu Asmaul Husna. Rupanya kata apa? Kalau guna laptop, dia tak boleh nak share screen gambar. Dia kena gunakan apa yang kita tengah buka sekarang ini. Kalau so kita buka dengan WhatsApp lah. Okey. Okey. Inilah WhatsApp-nya. Okey, mudah-mudahan boleh nampak lah ya. Boleh zoom begitu. Okey. Ini adalah Asmaul Husna, 99 nama-nama Allah yang indah, yang sempurna, yang mana 99 nama ini adalah sesuai dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam saya sebut semalam, 99 nama Allah ini bukannya terhad 99, tapi ia hanyalah kesimpulan daripada para ulama yang mana sumbernya daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab fitrah manusia kalau tak ada limit, maka mereka jadi macam nak kata fed up, bukan fed up, jadi macam cepat kecewa. Okey. Kalau ada limit, maka mereka boleh belajar. Mereka nak belajar, mereka bersungguh untuk belajar sebab tahu dah ada limit. Itu namanya fitrah manusia. Jangan risau. Semua orang sama sahaja. Saya pun sama sahaja. Bila tahu tak ada limit nak belajar buat apa? Bila nak habisnya? Okey. Contohnya macam kelas mu'alaf ni lah. Kelas mu'alaf ni sebenarnya dia tak ada limit dia. Nak habis bila? Wallahu alam. Dia tak ada peperiksaan, dia tak ada sicil. Yang ada hanyalah ilmu pengetahuan semata-mata plus dengan persaudaraan dalam Islam. So buatlah macam mana sekalipun, mudah-mudahan insya-Allah lah kita ada manfaat untuk kita dalam kelas mu'alaf ini, yang mana kita boleh bawa keluar untuk kita terjemahkan kepada mungkin keluarga kita, mungkin sahabat-sahabat kita, terutamanya yang masih lagi belum menjadi seorang Muslim. Okey, nama-nama Asmaul Husna ini ialah nama-nama macam saya sebut semalam. Nama-nama ini juga boleh kita letakkan nama jika ada kawan-kawan yang baru nak masuk Islam ataupun ada baby nak lahir sebagainya. Boleh ambil nama-nama Allah ini, Asmaul Husna ini. Akan tapi bertanyalah kepada orang yang tahu. Jangan letak nama tu tanpa tanya. Okey. Sebab apa? Dalam Asmaul Husna ini ada nama boleh berkongsi, ada nama 50-50, ada nama tak boleh makhluk nak gunakan nama tersebut. Sebab dia hanya khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey. Kejap.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung balik. Okey. Asmaul Husna, 99 nama Allah. Okay, kalau kita rasa nak bagikan 10, satu hari 10 nama, jadi kita ambil masa adalah 99 hari. Jadi saya tak rasalah kita nak fokus, kita cuma ambil, orang kata apa, kita yang penting kita nak tahu nama-nama Allah. Okay. Dalam istilah bahasa Arab, makin banyak nama, kalau nama-nama itu adalah maksud yang mulia, maka menunjukkan makin mulialah sesuatu ataupun zat yang memiliki nama tersebut ataupun makhluk yang memiliki nama tersebut. Okey. Contohnya sekarang ini, nama ini kita sebut adalah mudahnya istilah yang kalau untuk kita manusia, gelaran. Okey. Yang berbahagia. Nak sebut yang berhormat sekarang ini memang tengah politik, wallahualam lah, politik parti ni wallahualam, saya nak campur pun tak payahlah kot. Semua orang tahu kan. Okey, yang berbahagia, yang berhormat, Tan Sri, Datuk, Haji, apa lagi, Tuan Guru, apa lagi, Doktor, apa lagi, okey. Nak katanya makin banyak nama-nama ini, maka makin banyaklah ilmu-ilmu dia, makin mulialah dia sebagainya. Okey. Sama juga macam nama Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda mempunyai banyak gelaran dia. Al-Amin, lepas tu Ahmad, lepas tu banyak lagi. Yang mana kalau kita buka hadis, kitab sirah sebagainya, banyak nama-nama yang digelar ataupun dipanggil kepada, digunakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha, Yasin dan sebagainya. Nak katanya makin banyak nama itu maksud yang baik, maka makin mulialah seseorang tersebut. Okey. Sama juga kita terbalikkan, makin banyak nama yang buruk, makin hinalah kawan tu. Itu maksud dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini, saya sebut tadi, 99 ini adalah bukannya 99 saja, tapi the infinity, nak katanya begitu sempurna, begitu agungnya, begitu hebatnya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya nak sebut nama saya pun ada berapa je. Paling banyak pun mungkin 1, 2 sebagainya. Contohnya kita kat masjid orang panggil Hakimi. Mungkin kawan-kawan panggil Kimi. Mungkin kat rumah panggil gelaran keluarga. Mungkin orang kampung panggil gelaran sebagainya. So kita ada 4-5 je. Tak banyak. Itu pun panggilan untuk kita je. Bukan pangkat. Jadi itu nak katanya manusia melihat makin banyak nama. Kaedah bahasa Arab menyebut makin banyak nama yang baik, makin mulialah sesuatu ataupun zat yang memiliki nama tersebut. Sama juga makin banyak nama yang buruk untuk sesuatu ataupun benda tersebut, maka makin hinalah kawan tersebut yang memiliki nama tersebut. Itu dia. Jadi ini nak katanya berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang paling sempurna, yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Okey. Kita akan mulakan. Okey, kita mula baca dengan macam saya sebut tadi. Asmaul Husna ini biasanya dibuat sebagai nasyid, irama nasyid. Okey, tak ada yang jaranglah sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Tak ada. Biasanya dibersama-sama dengan nasyid sekali. Okey, semalam kita dah baca sampai Assalam, yang maha sejahtera. Okey, nanti macam biasa, nanti penutup kepada kelas kita nanti, kita pasang kata apa, video lah. Okey, Asmaul Husna itu untuk orang kata apa, mudahkan kita bersama. Saya pun semalam dah sharekan dalam WhatsApp group Asmaul Husna yang saya kongsikan tu. Jadi itu pun boleh guna juga untuk bantu kita faham dan juga kita hafal dan juga kita tahu tentang Asmaul Husna. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita dah baca bermula dengan Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim maha mengasihani, Al-Malik yang maha menguasai, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam maha sejahtera. Okey, hari ini adalah Al-Mu'min. Okey. Al-Mu'min adalah yang maha melimpahkan keamanan, yakni Allah SWT yang berikan keamanan kepada kita. Al-Muhaimin yang maha memelihara, maknanya Allah pelihara kita. Kalau kita Islam, kita yakin dan percaya bahawa kita ini berada di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, kalau kita accident tiba-tiba kita selamat, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pelbagai kita makan tiba-tiba kawan sebelah keracunan makanan, kita tak ada, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudiannya Al-Aziz, yang maha mulia, Al-Jabbar, yang maha perkasa, Al-Mutakabbir, maha sempurna. Saya sebut semalam kan, Al-Mutakabbir ini, yang maha sempurna ini tak boleh digunakan. Tak ada nama Abdul Mutakabbir, tak ada. Muhammad Mutakabbir, tak ada, tak boleh. Dia khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya Al-Khaliq, maha pencipta, Al-Bari, maha kekal menjadikan, Al-Musawwir, yang membentuk, yang maha membentuk. Okey, maha membentuk, contohnya membentukkan manusia itu dengan bentuk yang sempurna. Surah At-Tin menyebut. Siapakah? Siapakah yang berbunyi ini? Okay. Al-Musawwir, Al-Ghaffar, maha pengampun. Al-Qahhar, maha perkasa. Okey, itu. Okey, ada berapa ni? 5 campur kali darab 3, 15. 15 nama. Kemudiannya yang ke-16, Al-Wahhab. Al-Wahhab yang maha memberi. Maha memberi maknanya adalah orang kata apa? Kalau kita kahwin, maka yang memberikan zuriat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hubungan suami isteri itu bukan satu syarat untuk wajib dapat anak. Tapi nak dapat anak kena hubungan ada hubungan suami isteri. Kalau dua-dua berpeluk tubuh berpeluk tubuh masing-masing, tak ada apa-apa, maka janganlah dinanti anak tersebut, tak akan jadi. Okey, benda tu kaedah sains lah. So, tak perlu nak cerita petani kan. Okey. Yang mana dah kahwin, fahamlah. Yang mana belum kahwin, kalau rasa tak faham, tanyalah yang dah kahwin tu. Okey. Maknanya adalah zuriat itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan itu diberi, walaupun kita kata ustaz saya beli kot makanan ini. Okey. Nak tanya dalam bab ini, kenyang itu macam mana rasa kenyang? Dan siapakah yang memberikan rasa kenyang tersebut? Okey. Itu semua adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita makan sama-sama dengan kawan sebelah. Sama portion nasi banyak tu dan sebagainya. Tiba kata Alhamdulillah. Kita, menambah 2-3 kali. Tak kenyang-kenyang. Okey. Itu, bila menambahkan itu namanya bukan makan. Ini namanya menteka darah. Kecuali kalau kita sebut, macam mana istilah yang dulu kita lepas kelas dulu, kita lepak kat kedai Pak Ali dulu. Sendiri makan, sendiri bayar. SMSB. Mungkin kalau masa tu makan sikit lah sebab makan banyak kena bayar banyak. Melainkan tiba-tiba Ustaz Hakim kata saya sponsor malam ni, mungkinlah jadilah bertukar jadi makan banyak-banyak tak kenyang-kenyang tu. Kalau tak kenyang-kenyang tu, itu bukannya kita dah tu makan tu. Itu mungkin bisikan jin dan syaitan. Makan banyak lagi sedap kot. Bila lagi nak tapau kan, bila lagi nak kena kan, biar menyesal sikit nak belanja sangat. Itu yang ke-16. Yang ke-17, Ar-Razzaq, sama juga Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Disebut adalah beza dia, Al-Wahhab, Ar-Razzaq ini. Al-Wahhab ini dalam bab zuriat. Rabbi habli zurriyatan solihah. Wahai Tuhanku, kurniakanlah, berikanlah kepadaku zuriat yang solihah. Zuriat yang soleh. Okey, zuriyatan solehah itu zuriat yang soleh, bukan solehah itu untuk perempuannya, bukan. Zuriyatan soleh, sebab zuriyatan ta marbutah, ta bulat itu, maka depan dia pun kena ta bulat je. Zuriyatan solehah. Zuriat tak ada zuri, tak ada. Itu kaedah bahasa Arab lah. Okey, mungkin Abang Zul sukalah dengar macam ni kan. Okey, zuriyatan solehah. Rabbi habli. Dalam Quran guna habli, bukan Rabbi zukni. Bukan rezekikan.
Itulah namanya macam mana bahasa Arab itu digunakan. Okey. Kemudiannya yang ke-16 tujuh, yang ke-18 Al-Fattah yang membuka rahmat. Kemudiannya Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Qabid yang maha menahan. Okey. Al-Basit yang maha melapangkan. Ni kita boleh kata bahawa menahan, tahan, lapang, buka. Okay, menahan, tutup, lapang, buka. Maknanya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Al-Khafid yang maha rendah diri. Kita boleh baca dalam Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala orang kata apa? Merendah diri ini bukan macam kita rendah diri, bukan nak hinanya, bukan, jangan salah faham. Benda ni kena belajar. Kalau untuk setakat untuk kelas mu'alaf ni, cukup kita cerita Al-Khafid itu adalah yang maha merendah diri. Okey. Kena lebih, kita kena buat satu orang kata apa, satu sesi khas membicarakan dengan Asmaul Husna. Kena ingat, apa yang ulama sebut, simpulkan Asmaul Husna ini adalah semuanya datang daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah faham. Okey. Ar-Rafi' yang maha tinggi. Samalah. Yang tu yang menandingi, Ar-Rafi' yang maha tinggi. Okey. Al-Mu'izz yang memuliakan, Al-Muzil yang menghina. Maknanya mulia seseorang tu, hina seseorang itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang dimuliakan oleh Allah tapi dihinakan oleh manusia, maka dia tetap akan mulia selama-lamanya. Tapi barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi dimuliakan oleh manusia, maka dia tetap hina. Yang penting sekali kita nak cari redha dan juga rahmat Allah. Bukan redha manusia, tapi nak cari redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kemudiannya adalah 21 As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Okey. Kat sini ada beberapa nama Allah yang menjadi sifat Allah. Contohnya Al-Alim yang maha mengetahui, As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Ini kan sifat Allah, Ustaz. Ya, betul. Tapi Allah juga maha melihat dan juga maha mendengar. Kemudiannya Al-Hakamu. Al-Hakamu yang maha mengadili. Al-Adl yang maha adil. Al-Latif yang maha lemah lembut. Bukannya lemah lembut yang kita faham yang au tu bukan. Okey. Lemah lembutnya Allah Subhanahu Wa Taala ini apabila dengan orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Kemudiannya adalah Al-Khabir. Al-Khabir maha mengetahui. Dia lebih kurang sepertinya Al-Alim, tapi bahasa Arab ini, bahasa Melayu yang maha mengetahui itu je lah. Tapi Al-Alim lain kaedah dia, Al-Khabir lain kaedah dia. Okay. Al-Halim yang maha penyantun. Sama juga kita kata, Ustaz, Al-Latif dengan Al-Halim ini kan lebih kurang maha lemah lembut, maha penyantun. Okay. Itu bahasa Melayu. Tapi dari skop bahasa Arab, dia berbeza. Okay. Al-Azim yang maha agung. Al-Ghafur, maha pengampun. Ustaz, tadi kan dah ada Al-Ghaffar. Ini apa beza Al-Ghafur? Okay, dua-dua maha pengampun. Ya, betul. Tapi dia kaedah bahasa Arab, dia berbeza. Asy-Syakur, maha bersyukur. Ustaz, kenapa Allah nak bersyukur pula? Allah bagi nikmat nak. Ini nak katanya adalah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran boleh lihat Allah puji diri sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tu kan puji diri sendiri. Kita kan puji zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tersebut diri sendiri. Memuji zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu. Tapi kita tak nak bincang secara detail lah apa maksud yang betul-betul sebagainya. Sebab dia guna bukan buku mu'alaf ini, dia tak sesuai. Sebab benda ni adalah benda yang dalam lagi. Kalau dalam bahasa Arab sebut dakik. Untuk mu'alaf, kita nak bagi faham yang ni dulu. Maknanya Allah ini ada 99 nama. Tapi kena ingat, beza dia. Jangan salah faham. Maknanya Ustaz, Allah ini ada 99 penolong lah. Bukan, dia bukan penolong. Dia nama, gelaran dia. Okey, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukannya
yang maha kaya Tuhan lain. Bukan. Jangan salah faham. Mungkin ada sahabat-sahabat kalian yang tertukar semua. Bukan. Tak ada. Allah Tuhan yang satu, tapi Allah SWT ini mempunyai 99 nama. Kalau kita dengar Allah yang maha agung, kita dengar Allah yang maha kaya, kita dengar Allah yang maha melihat. Maknanya ada 3 lah Ustaz, sebab ada maha agung, maha melihat. Bukan, iaitu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kita kat mana? Kat Al-Ghafur Asy-Syakur. Okey. Kemudian diteruskan Al-Ali yang maha tinggi, Al-Kabir yang maha besar. Beza mana Ustaz? Al-Azim pun maha agung, Al-Kabir maha besar. Apa beza dia? Ya, kita semua sama juga. Kaedah bahasa Arab, konsep dia lain. Okey. Bahasa Melayu terjemahkan ikut apa maksud dia, ikut kamus lah. Kamus Malbawi, kamus apa lagi, ikut kamus. Itu. Al-Hafiz yang memelihara, Al-Muqit yang menyihatkan, Al-Hasib yang maha menghitung. Okey. Kemudiannya seterusnya Al-Hasib, Al-Jalil. Okey. Al-Jalil yang maha mulia, Al-Karim maha pemurah. Al-Karim ini juga disebut yang maha pemurah. Al-Karim ini yang maha mulia juga. Karim, Quran yang mulia. Al-Quran Karim, maha mulia. Okey. Ar-Raqib maha mengawasi. Okey. Al-Mujib maha mengabulkan. Okey. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka nescaya aku akan makbulkan. Okey, contohnya yang berlaku yang sahabat-sahabat kita kena positif COVID dan sebagainya, ataupun saudara Nicholas dan sebagainya. Okey, doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kita hanya berusaha, tapi semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang kawan kita tu, adik-beradik kita itu bukan Islam sekalipun, tak ada masalah pun. Seperti mana kita sentiasa berdoa, ya Allah kurniakanlah hidayah kepadaku dan juga hidayah Islam kepada keluargaku. Doa kena doa. Okey. Al-Karim, Ar-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi'. Al-Wasi' yang maha luas. Okey. Al-Mujib tadi saya sebut tadilah. Okey. Kita kena praktikkan, kita kena letakkan bahawa sebagai orang Islam ada satu konsep namanya duit. Okey. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Okey. Dalam konsep contohnya dalam kita kadang COVID-19 ini, yang penting kita doa, ya Allah selamatkanlah, lindungilah sebagainya. Usaha ikhtiar ini patuhi SOP, basuh tangan, sanitize tangan, pakai face mask. Kita dah buat vaksin, kita dah buat semua itu, maka tawakallah pada Allah. Sebab semua kita ini berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kira Allah Subhanahu Wa Taala. Allah takdirkan kita kena COVID, maka redha dan sabarlah. Okey, kalau tak kena, maka juga redha dan sabar. Jangan pula dimasyhurkan, diriakkan, disombongkan. Oh, aku hebat ni, tak ada vaksin, tak kena vaksin, tak kena pun sebagainya. Jangan sombong. Okey. Sama jugalah orang sekarang ni semua dah kena berhenti kerja sebagainya, kita jangan sombong. Alah, aku relax je kerja sebagainya. Kita tak tahu apa yang jadi seminit ataupun saat lepas ni. Takut-takut tiba-tiba Allah lumpuhkan tangan kita, tiba-tiba senyap macam tu je. Nak angkat pun tak boleh. So tiba-tiba bos pun kata kamu dah hilang daya, hilang upaya tangan, maka kami terpaksalah pecat kamu. Mana yang kata sombong tadi tu? Itu nak katanya semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita ada ini, dah sebut dah kelas sebelum ni kan, semua yang kita ada ini hanyalah pinjaman. Ini pinjaman, ini pinjaman, ini pinjaman, ini pinjaman. Semuanya adalah pinjaman datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Al-Hakim, Al-Hakim maha bijaksana.
Al-Wadud, Maha Penyayang. Al-Majid, Maha Mulia. Tengok, Maha Mulia banyak tu. Ada berapa dah Maha Mulia? Al-Majid. Al-Ba'ith, yang Maha membangkitkan, iaitu membangkitkan manusia yang mati hidup kembali pada hari kiamat. Asy-Syahid, yang Maha menyaksikan. Sama juga Asy-Syahid ini saya cukup risau. Takut ada orang salah faham. Okay. Asy-Syahid bila disebutkan kepada manusia itulah orang yang mati semasa perang ataupun syuhada. Syuhada itu jamak, syahid itu adalah satu. Okey. Tapi bila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu yang Maha menyaksikan. Menyaksikan Allah guna apa? Kita saksikan guna mata. Maha suci Allah menyaksikan guna mata. Itu semua adalah macam mana Allah melihat, ia adalah sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana bila sempurna, dia tak perlu perantaraan. Kita tak sempurna, kita melihat guna mata. Ada orang pula rabun macam yang tengah bercakap ni lah, pakai spek. Ada orang juga guna teleskop ataupun teropong dan sebagainya. Itu bila orang itu adalah lemah ataupun kurang. Okey. Zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah suci, maha suci Allah, sama seperti mana cara makhluk melihat. Okey. Kemudiannya al-haqq, yang maha benar, al-wakil, yang maha mengurus, al-qawi, yang maha kuat, al-matin, yang maha kukuh, al-wali, yang maha melindungi. Inilah wali-wali ni. Nama wali ini ialah perlindungan, melindungi. Sama juga wali jika ayahnya, ayah suami isteri, ayah adalah wali kepada isteri dan juga kepada anak-anaknya sebab ayahlah yang melindungi. Tapi kalau ayah yang menjadi yang pukul isteri, yang pukul anak-anak, dia dah tak jadi sepatutnya. Islam letakkan suami ataupun ayah ini sebagai wali untuk melindungi isteri dan anak-anaknya daripada sebarang bahaya. Wali juga disebut sebagai yang mewalikan anak perempuannya masa nikah. Okey. Wali juga adalah bila berlakunya kematian kepada anaknya, maka cucunya kena jagalah. Atuknya kena jagalah cucunya sebab namanya wali. Okey, itu konsep perkahwinan tu dah lain tu. Okey. Sekarang dah lah tak disebut pasal kahwin. Al-Wahhab pasal kahwin, ni pun Al-Wali kahwin lagi. Macam kempen kahwin je. Kempen kahwin lah kempen. Kena suruh kahwin. Okey. Kahwin ni sedap. Okey. Kalau rasa makan laksa ataupun makan nasi kabu tu sedap, percayalah kahwin itu lagi sedap. Okey. Yang mana belum kahwin lah. Yang dah kahwin tu cukuplah seorang. Okey. Tak mampu. Kalau rasa mampu teruskan. Kalau tak mampu tak apa. Dah ada seorang, alhamdulillah. Okey, itulah. Itu tugasan saya sebagai penolong pendaftar perkahwinan. Saya masuk balik kepada kelas mu'allaf. Okey. Al-Hamid, yang maha terpuji, Al-Muhsi, yang maha menghitung, Al-Mubdi'u, yang maha pemula, Al-Mu'id, yang maha mengembalikan, Al-Muhyi, yang maha menghidupkan, Al-Mumit, yang maha mematikan. Hidupnya satu-satu makhluk itu dan matinya satu makhluk itu adalah dengan izin Allah, adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita tanam pokok. Pokok itu hidup, pokok itu mati adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak nak kena usahalah. Kita dah usaha di pokok itu mati, nak macam mana? Okey. Tapi kita tak usaha, kita tak baja dan sebagainya, pokok itu mati, nak marah siapa? Okey. Sama juga, kita tak usaha sebagainya, dia pokok itu hidup. Jangan sombong. Tangan aku ni ada macam Thanos, sang petik macam tu je. Terus pokok dia. Jangan. Okey. Okay. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha berdiri. Al-Hayyu iaitu Allah ini hidup. Al-Muhyi, yang menghidupkan. Okey. Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Al-Wajid, maha mendapatkan. Al-Majid, maha memuliakan. Atas tadi Al-Majid tanpa alif. Yang kedua ini Al-Majid ada alif. Jadi macam saya sebut tadi, dalam bahasa Melayu dia sama sahaja. Tapi bila sebut dalam bahasa Arab, konsep bahasa Arab dia maknanya ada cara lain.
Dia ada kaedah lain dalam menentukan makna-makna setiap perkataan ini. Okey. Al-Majid. Kemudiannya seterusnya Al-Wahid yang Maha Esa. Al-Ahad yang Maha Esa. Sama tu kan. Tapi macam saya sebut tadi juga, kaedah bahasa Arab, dia maksud dia lain cara dia. Dalam bahasa Melayu dia go on itu je lah. Sebab Al-Wahid ini satu, Al-Ahad juga satu. Jadi Maha Esa, Maha Esa. As-Samad yang Maha Kekal. Al-Qadir, Maha Berkuasa. Al-Muqtadir yang Maha Menentukan. Okey. Al-Qadir, Al-Muqtadir, Maha Berkuasa Allah melakukan apa jua yang dikehendaki olehnya, dan juga Maha Kuasa Allah untuk menentukan apa yang dikehendakinya. Dan Quran sebut, Allah sebut kun fayakun. Allah sebut jadilah, maka jadilah. Okey. Kita makhluk tak dapat nak menghalang apa-apa. Okey. Kemudian seterusnya Al-Muqaddim yang Maha mendahulukan, Al-Muakhir yang Maha mengakhiri. Maknanya Allah ini Allah yang pertama. Okey. Kemudiannya juga Allah juga yang terakhir. Maknanya tak ada yang pertama sebelum Allah dan tak ada yang terakhir selepas Allah. Okey. Kita dah baca dah kan, Allah wujud, kidam, baqa. Baqa kekal Allah, forever and ever, kekal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Al-awwal, al-akhir. Al-awwal yang terdahulu, al-akhir yang penghabisan. Dia al-muqaddim, al-muakhir, al-awwal, al-akhir ini adalah dia al-muqaddim yang mendahului, al-muakhir yang menghabiskan, al-awwal yang awal, al-akhir yang akhir. Okey. Maknanya empat ini adalah dua. Maknanya al-muqaddim dengan al-awwal itu, al-muakhir dengan al-akhir. Tapi macam saya sebut juga, ini adalah terjemahan ini adalah terjemahan bahasa Melayu ikut kamus. Tetapi bila kita tengok pada konsep kaedah bahasa Arab, dia ada maksud yang lagi indah. Okey. Itu. Az-Zahir yang Maha Zahir, Al-Batin yang Maha Batin. Maknanya Allah mengetahui mana yang zahir, juga Allah mengetahui mana yang batin. Okay. Al-Wali yang Maha menguasai, Al-Muta'ali yang Maha tinggi, Al-Barru yang Maha baik, At-Tawwab yang Maha penerima taubat. So sini ada tiga. Okay. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Okay. Tiga ini kalau sama maksud Ustaz, kenapa nak jadikan 99? Automatik jadi 97 sahaja. Lain. Kita terjemahan kita macam tu je. Tapi dalam konsep kaedah bahasa Arab, dia berbeza. Okay. Al-Muntaqim yang Maha menyeksa, Al-Afu yang Maha pemaaf. Tambah lagi, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu. Empat Ustaz, sama je maksud dia tu. Itu bahasa Melayu. Tapi dalam kaedah bahasa Arab, dia maksud dia adalah berlainan. Berbeza keempat-empat itu. Okay. Kemudiannya Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf yang maha pengasih. Okay. Al-Jami'. Silap. Ar-Ra'uf yang maha pengasih. Malikul Mulk yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Zul Jalali wal Ikrami. Maha mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maknanya segala sifat kemuliaan, segala sifat kebesaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muqsid yang Maha mengadili. Sama Ustaz Al-Muhsi tadi yang depan tadi pun yang Maha mengadili juga kan? Lain. Ini terjemah bahasa Melayu kan, tapi dalam konsep bahasa Arab dia maksud dia berbeza. Okey. Al-Jami' Maha menghimpunkan, Al-Ghani Maha kaya, Al-Mughni yang Maha pemberi kekayaan, Al-Mani' Maha membela, Ad-Dar Maha pemberi kemudaratan, An-Nafi' Maha pemberi kemanfaatan, An-Nur Maha memberi cahaya, Al-Hadi Maha pemberi hidayah, Al-Badi' Maha pencipta, Al-Baqi Maha kekal, Al-Warith Maha mewarisi, Ar-Rashid Maha pemberi penunjuk jalan, As-Sabur Maha penyabar.
Mungkin kita akan kata, Ustaz, kenapa pula Allah mesti ada sifat sabar sedangkan Allah Maha Kuasa, Maha Hebat? Kenapa? Okey. Itu nak katanya adalah nama-nama Allah yang mana para alim ulama ambil daripada Al-Quran Karim. Jangan kita gunakan logik akal untuk kita orang kata apa, macam tak sesuai dan sebagainya. Ingat, kita ini orang Islam tidak berdiri dengan logik akal. Tapi kita lihat, As-Sabur, Maha Penyabar. Maha Penyabar Allah. Kita boleh lihat contohnya, yang Maha Lemah Lembut, yang Maha Penyantun, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Okey? Kita boleh lihat nama-nama Allah yang lain itu pun kita berikan lebih kurang saja. Dia selari. Semua nama-nama ini semua selari. Dia tak ada yang berlawanan. Okey? Kita boleh contohkan adalah, contohnya bagaimana kita dah baca Ar-Rahman Ar-Rahim, iaitu Allah ini bagi semua nikmat, bagi semua rezeki kepada semua makhluk kat dunia ini. Okey, cuba bayangkan kalau kita ini tak ada dunia, terus ke syurga. Jadi, macam mana? Ini bahaya. Sebab benda tak nampak, orang akan gunakan logik akal. Ini yang bahayanya. Okey, sama sekali kita kalau orang dialog aja ni, kata kat dia cukup kita kata minta maaf, saya tak tahu. Dan saya tak, Islam bukan berdiri atas dasar akal. Itu bahaya sebenarnya tu. Bahaya sebab, bukan apa bahayanya. Bahayanya kalau kita kalah, maka orang kata, kalah. Jadi Islam buat apa? Tak ada nak berhujah sebagainya. Okay? Banyak benda kita kena belajar. Banyak benda rahsia-rahsia yang perlu kita tahu. Sebab tu jangan kita berlagak kita alim. Sebab apa? Kalau rasa kita alim, ada lagi yang alim. Kalau rasa yang alim itu alim, ada lagi yang lebih alim. Yang paling alim, yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, paling bahaya adalah kita bagi fatwa. Orang sebut fatwa ini mufti keluarkan, tapi sebenarnya bila sebut fatwa ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan Islam terutamanya. Fatwa ini dikeluarkan oleh orang yang jahil, yang mana dia tahu dia jahil. Okey, dalam bab jahil dan tahu ni, okey, ada orang tahu dia jahil. Ada orang tahu dia tahu. Dua. Ada orang tak tahu dia tahu. Ada orang tak tahu dia jahil. Yang mana yang paling takut? Yang paling takut adalah orang yang jahil dan dia tahu dia jahil. Tapi tetap nak bagi fatwa juga. Itu yang paling takut. Sebab kalau orang yang tahu, dia tak tahu, dia akan cakap, minta maaf, saya tak tahu. Tu. Okay. Dalam hadis Nabi sebut, sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Bukannya berkatalah yang baik ataupun reka-reka lah, tak ada. Hadis sebut ataupun diam. Diam itu lebih baik. Minta maaf, saya tak tahu. Allahu a'lam. Okay. Ada benda, kalau matematik tak apa lagi kita nak goreng pun. Bang, 1 tambah 1 apa? Oh, 1 tambah 1 ini sebenarnya kita rasa 2 tu, tapi salah sebenarnya. 1 tambah 1. 1 itu bagi bla 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 bla. Kesimpulannya adalah 1 tambah 1 adalah 2. Yang itu tak apa. Orang tak kisah pun. Okey, yang paling bahaya adalah dalam bab agama. Ustaz, kalau saya tak semayang masuk syurga tak Ustaz? Kita pun dah sudah macam mana jawab sebagainya. Okey, risau juga tu. Bila sebut, oh tak semayang masuk neraka lah. Kalau kita tak payah semayang, saya pun kadang nak ahli neraka juga, macam best je, kena bakar sebagainya. Masing-masing. Okey. Sebab benda ini semuanya bergantung kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanyalah sebagai pendakwah sahaja. Okay. Sebagai pendakwah, kena hiasi diri kita dengan akhlak yang baik sebagaimana diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana antaranya saya sebut tadi kan, berkata yang baik ataupun diam. Okay. Ada tempat kita perlu bercakap, ada tempat diam itu lagi baik. Okay. Itulah dia berakhir untuk Asmaul Husna untuk siri yang ketiga kelas mu'alaf pada hari ini. Okey, kelas mu'alaf seterusnya sesi yang keempat kita akan baca fiqh. Okey. Okey. So saya buka untuk soalan. Ada sebarang soalan nak bertanya? Nak tanya-tanyalah, tak ada masalah.
Malu bertanya, sesat jalan. Banyak bertanya. Okey. Ada soalan? Soalan 1, soalan 2. Adam tak nak tukar nama, tukarlah ID tu, nickname tu. Tak Alex. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan, kita nak masuk kepada pengukuhan ibadah. Hari ini kita nak baca berkenaan dengan perkara yang membatalkan wuduk. Okey. Perkara yang membatalkan wuduk. Okey. Okey, tak ada soalan, kita terus kepada apa ni? Okay, sudah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada sahabat kita ikut chat. Dia malu nak bertanya, tak apa. Okey. Adakah orang mati COVID ini mati syahid? Okay. Mati syahid ini ada mati syahid dunia, ada mati syahid akhirat. Okay. Ada mati syahid dunia akhirat. Okay. Yang paling utama sekali, penentuan mati ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya gunakan yang zahir sahaja. Sebab dia dah mati, dia tak akan bangun bercakap dah, tak ada dah. Kita hanya ikut hukum zahir sahaja. Okay. Apakah mati syahid dunia? Apakah mati syahid dunia akhirat? Mati syahid dunia akhirat iaitu mati berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Niat dia apa? Itu terserah kepada dia. Okay. Macam sebut tadi kan, yang bila depan Allah Subhanahu Wa Taala tu kamu mati, saya mati syahid ya Allah. Okey, kamu mati bukan mati syahid, kamu mati sebab nak kejar pencen. Kamu mati syahid, kamu mati berperang tu sebab nak nama. Oh, kita pejuang, seorang pejuang kita meninggal, maka pujilah dan sebagainya. Okey, kamu bukan mati sebab nak mempertahankan agama Islam, tapi kamu mati sebab nak nama sebagainya. Itu namanya adalah mati syahid dunia akhirat. Hukum dia adalah dia tak perlu mandi, tak perlu dimandikan. Itu. Okey. Kemudiannya apa pula mati syahid dunia Ustaz? Mati syahid dunia ini yang matinya adalah kita perlu uruskan seperti biasa, kena kafan, kena mandi, kena kafan, kena solat, kena ke bumi ini, iaitu pertamanya contohnya mati bersalin, mati beranak. Okey. Kemudiannya mati kena wabak. Okey. Kemudiannya kalau dunia sekarang ini mati kena wabak tu termasuklah COVID lah. Okey. Maka mereka ini adalah seperti biasa dimandikan, dikafankan dan sebagainya. Isu yang berlaku pada tempoh hari pada seorang selebriti sebagainya tu, influencer sebagainya tu, okay, dia kata sepatutnya mati COVID ini mati syahid dunia akhirat, maka tak perlu mandi. Sebenarnya tak dimandikan itu adalah sebab untuk mengelakkan berlakunya penyebaran wabak COVID kepada siapa yang mandi. Sebab benda tak nampak, maka para mufti, para alim ulama keluarkan hukum ijtihad dia bahawa siapa-siapa yang mati COVID kena tayamum sahaja. Maknanya jenazah selepas yang buat pakai PPE tu, buat sebagainya tu, dibersihkan sebagainya tu, maka jenazah diletakkan dalam beg plastik. Kemudiannya yang berurusan untuk mandikan dia itu, dia akan tayamum sahaja. Macam mana tayamum? Saya dah ajarkan tayamum. Tayamum adalah gunakan debu yang bersih, lekat tangan bersih. Niat tayamum adalah sahaja aku mentayamumkan jenazah ini kan Allah Ta'ala. So muka dia, okay, kemudian muka dia tu bukan muka dia yang sebenarnya. Kita tayamum atas plastik. Sebab tak ada siapa berani nak buat direct kulit ke kulit. Bahaya. Okay. Benda ni tak nampak. Takut nanti siapa yang uruskan jenazah itu, kawan tu ada COVID, dia buat kulit ke kulit, dia tak sedar, dia balik rumah, dia pegang isteri, dia pegang anak-anak sebagainya, dia telah menyebarkan wabak tanpa dia sedar. Maka untuk tutup ruang tersebut, maka alim ulama kata, kita boleh kita ambil ijtihad untuk jenazah mati COVID ini ditayamumkan.
Okay, so bungkus dalam plastik, maka dia tembak muka, tangan dan sebagainya, maka selesai. Bukan tak mandi langsung. Itu, tapi ditukar mandi guna air, buat sebagai tayamum. Itu sahaja. Okay, itu yang apa yang disebut oleh para mufti dan juga jabatan agama di Malaysia ni adalah itu. Okay. Matinya dalam kaedah alim ulama kata mati dia mati syahid dunia sahaja. Mati syahid ni dunia akhirat satu, mati syahid dunia satu lagi. Mati syahid dunia macam contohnya sekiranya adik sahabat kita, Nicholas meninggal, kalau dia Muslim, dia mati syahid dunia sebab mati lemas. Tapi jenazah dia kalau dia Muslim kena mandi macam biasa, kena kafan dan sebagainya. Kenapakah jenazah mati syahid dunia akhirat ini, mati yang berperang jalan Allah ini tak boleh mandi? Tak boleh mandi sebab nak biarkan baju yang ada darah dia itu, darah syuhada itu, baju itulah yang menjadi saksi depan Allah Subhanahu wa taala. Itu beza dia. Okey. Ada lagi soalan? Saya ambil sebab benda ni dah jadi viral, dah tular. Jadi saya share apa yang diviralkan lah. Okey, itu sebenarnya berlaku. Okey. Sama-sama. Okey, tak ada Okey, kita masuk kepada perkara yang membatalkan wuduk dalam bab #pengukuhan ibadah. Kita sambung balik perkara yang membatalkan wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang membatalkan wuduk, ingat perkara yang membatalkan wuduk ini tak semestinya yang membatalkan solat. Ada perkara yang membatalkan wuduk tapi tak batalkan solat. Mana ada? Perkara yang membatalkan wuduk tapi mana boleh? Batal wuduk, batallah solat. Mana ada? Perkara yang membatalkan solat, ada yang tak batalkan wuduk. Itu yang betul. Okey, bertukar pula. Okey. Perkara yang membatalkan solat, tak semestinya perkara itu membatalkan wuduk. Contohnya keluar tangan kita berdarah. Okay. Solat batal sebab kita kena darah orang dan sebagainya. Macam bercakap, wuduk tak batal, solat batal. Macam makan, wuduk tak batal, solat batal. Okey. Itu katanya berkenaan wuduk. Okay. Kita dah baca berkenaan syarat wuduk, kita dah baca berkenaan dengan rukun wuduk, kita dah baca berkenaan dengan sunat wuduk. Hari ini, bismillahirrahmanirrahim, kita nak tutup untuk #pengukuhan ibadah dalam bab wuduk ini, iaitu kita baca perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertamanya adalah keluar sesuatu benda daripada salah satu daripada dua saluran kemaluan, qabul dan dubur, sama ada perkara biasa keluar seperti tahi, kencing, ataupun yang tidak biasa keluar seperti darah, batu atau sebagainya. Tetapi air mani tidak dikira membatalkan wuduk, hanya mewajibkan untuk mandi hadas. Okey. Macam mana okey. Pertamanya adalah perkara membatalkan wuduk, keluar sesuatu daripada kemaluan kita depan dan belakang. Tak kiralah sama ada kita kencing ataupun kita qada hajat besar, membuang air besar. Yang mana keluar itu tak kiralah darah ke, batu ke, permata ke sebagainya. Semua itu membatalkan wuduk. Okay. Termasuk juga adalah keluar angin. Okay. Dalam bab air mani ini tidak membatalkan wuduk. Akan tetapi, kalau keluar air mani ini sebab kita bersetubuh suami isteri, dia sangkut kepada batal itu sebab nombor 4, iaitu bersentuhan lelaki dan perempuan yang bukan mahram yang boleh berkahwin. Okay. Kalaulah kita kata kita tidur, mimpi basah, maka wuduk memang tak batalkan wuduk, tapi kita wajib mandi wajib. Sebelum solat kena wajib mandi dulu, barulah boleh solat. Okay. Kemudiannya yang keduanya adalah yang membatalkan wuduk, yang ni tak batalkan solat. Kalau nombor 1 tadi, batal wuduk, batal solat sekali. Okay. Kemudiannya yang kedua, yang membatalkan wuduk
Okay. Tidur tidak tetap. Maksud tidur tetap ini iaitu tidur kita tu kita tidur duduk, papan punggung tutup. Okay. Tutup lubang kemaluan belakang, lubang dubur kita itu daripada keluar angin ataupun sesuatu. Itu namanya tidur tetap. Tidur orang tetap bungunya. Maknanya kalau dia tidur terbaring, tidur terlentang sebagainya, itu automatik. Kecuali dia memang terlelap sahaja. Tutup mata je, bukan tidur. Maksud tidur ini, ini kaedah bahasa Arab. Okay. Maksud tidur ni, nama ke apa sebagainya, dia ada peringkat dia. Ada peringkat tidur ayam. Ada peringkat terlelap. Ada peringkat bla bla bla. Ada peringkat yang bawah sekali tu, tidur nyenyak. Ataupun tidur mati. Tidur mati tu of course batal wuduk macam mana sekalipun. Okay. Oleh itu tidur orang yang baring hukumnya batal sama ada tetap tidak, tetapi tidur orang yang duduk dan yang tetap punggungnya tidak batal wuduknya kecuali orang sebelah bagi tahu, bro, tadi bau dia kau bro. Bau apa? Bau you kentut. Maka batal wuduk tu. Kena ambil wuduk. Okay. Kemudiannya yang ketiga, hilang akal dengan sebab mabuk ataupun sakit. Maksudnya sama ada dia pitam atau pingsan ataupun dia gila. Maka masa dia gila itu batal wuduk dia. Dia sedar daripada gila dia, sedar mabuk dia, kena ambil wuduk balik. Yang keempatnya, bersentuhan kulit laki perempuan dengan tanpa berlapik. Tidak kira sentuhan itu menimbulkan syahwat atau tidak, maksudnya lelaki perempuan ataupun lelaki yang Nabi yang boleh berkahwin. Tanpa syahwat, apa maksud syahwat ini? Syahwat ini iaitu kalau lelaki benda tu naik. Kalau perempuan, hormon kita berubah. Okay? Kalau lelaki tiba naik benda tu, itu namanya syahwat. Dalam mazhab Syafi'i, tanpa syahwat ataupun ada syahwat, semuanya membatalkan wuduk. Macam mana pula Ustaz? Kalau saya bersalam dengan kakak saya yang bukan Islam. Macam mana pula? Itu ada bab lain. Ada kaedah lain sebagainya. Nak ambil hukum zahir, tak batal wuduk sebab dia adalah kakak kita yang memang haram kita berkahwin, boleh. Batalkan wuduk mungkin sebab ayat Quran kata orang kafir ini adalah kotor. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik ini adalah najis. Okey, terserahlah nak ambil hukum yang mana. Tapi jangan bising-bising lah, nanti dia orang kata pula Allah teruknya Islam ini, Allah terorisnya Islam ini. Aku salam dengan adik aku pun ambil wuduk baru. Adik mungkin kena cover lah balik. Dek kenapa ambil wuduk dek? Oh tak ada, saya terkentut kak. Bukan sebab salam akak, tapi sebab saya terkentut tadi. Cover lah balik. Tak payahlah. Kenapa wuduk? Oh sebab tak ada salam akak lah. Akak ni kan kotor. Jangan. Okey. Okey. Kemudiannya menyentuh kemaluan. Menggunakan perut tangan, perut tapak tangan. Ni tak ada. Ni. Tapi dia terikat dengan nombor 1 tu. Ustaz, saya kencing. Saya basuh kemaluan saya gunakan tangan belakang. Tak batal wuduk kan? Apa pula? Sebab nombor 1 dia apa? Keluar sesuatu daripada kemaluan depan ataupun belakang. Itu. Okey. Kemaluan ini termasuk juga kemaluan sendiri, kemaluan orang lain. Termasuk jugalah, batalkan wuduk jugalah. Okey, kecuali mungkin kemaluan anak kita, basuh berak dia, basuh guna tangan belakang. Basuh macam mana? Ataupun pakai glove yang warna kuning yang sental tu, oh menangislah kawan tu. Pedih. Okey. Sayangnya nak lepaskan wuduk sampai sanggup memudaratkan orang lain. Itu tak berkena lah. Okay. Menyentuh kemaluan hadapan manusia baik lelaki ataupun perempuan atau dirinya sendiri dengan perut tapak tangan termasuk perut anak jari maka batal wuduknya. Tapi sekali tersentuh dengan belakang tapak tangan tidak batal. Okey, kemaluan belakang adalah di lubangnya sahaja. Itu namanya kemaluan belakang. Depan kan lelaki batangnya, kalau perempuan adalah susu dia tu yang butterfly. Cerita lebih bahaya juga cerita ni kan. Dulu saya ingat lagi masa kelas fizikal dulu kita bicara bab ini, saya dapat satu mesej bahawa ustaz mengajar pendidikan seks dalam kalam mu'alaf. Oi, bahaya ayat tu. Sedangkan kita sedang bagi ilmu. Okey, kita bukan untuk sexual punya education.
Tapi kita sedang bagi ilmu berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Okey. Kemudiannya adalah munam, sama jugalah. Sebut tadi menyentuh kemaluan depan dan belakang. Okey. Okey. Kemudiannya tambahan, menyentuh guna kuku ataupun rambut ataupun gigi tidak membatalkan wuduk. Contohnya kita nak bergurau dengan isteri kita kan, kita macam tu. Saya dengan isteri saya lah. Kalau kalian yang pelajar perempuan dengan suami masing-masing lah. Bajik kuku lah. Kuku je. Jangan sentuh kulit ni batal. Suami pun kata, alah, macamlah air tak ada kat rumah ni. Ambil wuduk apa? Pegang pula. Pegang pula. Kita pula, isteri pula boleh solat pula. Suami pun kata, dah halal yang terpegang itu. Kita teruskan lah. Teruskan apa? Wallahualam lah. Sama ada makan ke, minum ke, dan sebagainya. Atau pandai-pandai lah korangnya. Okey. Itulah dia. Nak sebut berkenaan dengan perkara yang membatalkan wuduk, yang mana bila wuduk ini tiada, wuduk ini batal, kita pertama tak boleh solat sunat tak boleh, solat fardu lagilah tak boleh tawaf di Kaabah di Mekah, kemudiannya tak boleh membawa ataupun memikul Al-Quran. Okey. Handphone macam mana Ustaz? Oppo. Okey. Oppo dah keluar dah, Reno 6. Tak ada siapa nak belanja saya Reno 6. Okey. Handphone, walaupun dalam ini ada apps Quran, contohnya ni, apps Quran ini, ia tetap bukan Quran, dia adalah handphone. Boleh bawa tanpa wuduk pun tak apa. Cuma jangan dibuka Al-Quran itu masa dalam toilet. Okey. Dalam bab handphone juga adalah suka saya ulang balik, kalau boleh elakkan daripada kita letak ringtone kita itu ayat-ayat suci Al-Quran. Ringtone ataupun alarm. Tak payah. Okey. Sebab mereka bukan untuk kita dengar ringtone ataupun untuk kita pasang alarm tekan. Azan tak apa. Ayat Quran tak boleh. Apa dia? Contohnya, kita pasang ringtone ayat Quran dalam toilet, lupa nak silent, orang call, ambil call, Bismillahirrahmanirrahim dalam toilet. Okey, sama juga bila buat alarm, contohnya, buat alarm kan, alarm ni kan kita dengar, kita tutup, snooze ke ataupun shut off dan sebagainya. Ayat tu tak habis lagi. Baru kita snooze. Lepas tu 5 minit kemudian bunyi kita pun snooze. So lebih baik kita dah putuskan ayat itu tak habis. Lebih baik kita pasang lagu ke dan sebagainya, ikutlah lagu apa She's Gone ke sebagainya ke, apa lagu dia BTS dan sebagainya, buatlah, pandai-pandailah. Okey, nak lagu Hantu Kak Limah sebagainya, buatlah. Okey, itulah dia untuk hari ini, iaitu berkenaan dengan hashtag ibadah kita, iaitu berkenaan dengan perkara-perkara yang batal wuduk. InsyaAllah sesi yang keempat kelas Fardhu Ain Mu'allaf, kita akan mula baca berkenaan dengan solat. InsyaAllah. Okey. Jadi saya bukalah jika ada sebarang soalan ataupun nak tanya sebagainya. Apa-apa jua yang berkaitan lah, yang tak berkaitan pun tak ada masalah. Maklumlah kita ni kan counter pertanyaan. Jadi tanyalah, tanya apa-apa. Okey, dipersilakan bertanya. Inilah masanya nak bertanya. Tanyalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan kalau bersentuhan adik-beradik yang bukan yang kita kan dah bahasa Islam yang bukan yang bukan Islam. Batal kan. Kalau kita perempuan tak pakai tudung, macam mana Ustaz? Okey, dalam bab ini, dalam bab hubungan adik-beradik, lelaki dan perempuan tapi berbeza agama, Islam ada gariskan beberapa panduan. Okey, pertamanya adalah dengan adik-beradik kita yang mana kita tahu adik-beradik kita ini bukan pembenci Islam, maka tak ada masalah. Ada ulama kata tak ada masalah, no problem. Kita boleh bersentuhan.
tanpa batas semayang, tanpa batas dan sebagainya. Kita boleh buka tudung kita, tak ada masalah. Tapi jika kita memang tahu adik kita ni, adik-adik kita ni memang keras dengan Islam, memang amat marah dengan Islam, maka ulama kata tutuplah. Okay, sebab kadang kita kadang macam rambut kita ni kadang kita nak inaikan. Okay. Mereka tak faham, mereka kata, Islam boleh ke colorkan rambut sebagainya? Lain. Kita kata ini inai sebagainya. Jadi dia jadi benda lain pula untuk kita. Tu maknanya macam kita sebut tutup fitnah. Tutup fitnah. Okay. Tu berarti boleh faham maknanya kita Islam kalau boleh jangan buka pintu fitnah itu, sebab pintu fitnah ini bila terbuka dia tak akan boleh tutup dah. Kira habis. Selesai dah. Memang dia akan buka aja, tak boleh tutup dah. Susah dah nak tutup. Ambil masa. Okay, Ustaz faham. Terima kasih, Ustaz. Okay, kemudiannya masuk phone, masuk toilet, bunyi azan notification. Notification tu apa dia? Bunyi apa? Okay. Kalau bunyi Allahu Akbar, bunyi azan itu cepat-cepat tutup. Tapi orang kata apa, dalam bab azan ni lain sikit lah. Sebab yalah, keperluan perut kita ini tak tunggu masa pun, dia nak datang, dia datang je walaupun azan sekalipun. Okay. Maka bila rasa nak dekat azan tu, nak masuk dalam azan, silent phone. Macam tu je lah. Silent phone. Ataupun mungkin kita buat bahawa Zuhur Asar ini tak payah notification azan. Sebab Zuhur Asar ini kan cerah dan sebagainya. Mungkin kita dah boleh kita sedar dan sebagainya dengan masuk waktu. Macam-macam lah buatlah macam mana. Cuma kalau dengar, cepat-cepat tutup off. Jangan pula biar, sedapnya azan ini. Kita pula kat dalam toilet, kat atas mangkuk toilet, sedapnya azan ini. Nak tinggal kat luar, kira sedekah. So nak bawa masuk dalam. Nak masuk dalam, kenalah bersedia. Bersedialah macam mana sekalipun. Maknanya bila dengar tu cepat-cepat tutup. Sama juga kalau jenis yang mungkin orang kata sebab macam tu, sebab takut hilang kat luar, dia bawa dalam, tiba-tiba orang call, dia kan biasa sebut Assalamualaikum. Bila dalam toilet itu, bro, mana salam bro? Toilet atau okay, sorry. Okay, call back. Sebagainya. Macam tu je lah. Maknanya kita kena tahu kita berada kat mana. Okay. Next. Ada soalan lain? Okay. Hari ni, kehadiran ni, Adam ni tak nak tukar lagi. Sebab salah. Sebab bila kita mention, dia tak tukar tu maknanya wallahu alam lah. Saka baik lah tu. Dia terlupa nama dia Adam kot. Okay. Itu caranya kita nak tahu dia ada ke tak ada di lokasi. Bila petik nama tu tiba tak ada berubah tu maknanya wallahu alam lah. Sama ada dia parking ke sebagainya, wallahu alam. Kita tak payah nak hukum sebagainya. Kita anggaplah dia, orang kata apa, dia mungkin tak dengar, tak perasan. Okay. Ada soalan lain? Ya. Sihatnya Puan Rifka, sihat, mak pun sihat, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Okay, kita nak tutup ni. Okay, ada sebarang persoalan? Ada soalan lagi? Soalan 1 tak ada, soalan 2 pun tak ada, soalan 3 pun tak adalah. Okay. Untuk akhirnya, sama-samalah kita doakan mana-mana yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kemudahan kepada mereka, kelapangan urusan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesihatan kepada mereka, perlindungan kepada mereka, keselamatan kepada mereka, dan begitu juga nikmat-nikmat itu yang saya sebut tadi juga Allah SWT kurniakan kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kelas mu'allaf, Ifadhah Mu'allaf ini, yang mana kelas ini kelas sesi yang ketiga.
pada 4 hari bulan. InsyaAllah kita akan sambung sesi yang keempat nanti selepas ini. InsyaAllah ada manfaat, kita boleh amalkan dan kita boleh sampaikan kepada mereka di luar sana. InsyaAllah. Sebab apa? Kita ini Muslim. Semua Muslim adalah pendakwah. Okay, berdakwahlah dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah SWT gunakan hidayah Islam dan iman kepada kita semua dan juga kepada keluarga kita. InsyaAllah. Okay. Okay, jaga diri, take care, kita jaga kita dan juga Muslim. Jaga Muslim, ada masalah, ada apa-apa, orang kata apa, problem dan sebagainya, maka beritahulah, kongsilah. Mudah-mudahan sama-sama kita kongsikan masalah sama-sama, mudah-mudahan kita dapat ringankan masalah kita bersama. InsyaAllah. Okay, jaga diri, take care, terima kasih banyak-banyak. Dan juga, macam saya sebut tadi, sama-sama kita tutup kelas kita, yang mana sebelum baca tasbih kafarah, kita tutup kelas kita dengan kita sama-sama menasyidkan Asmaul Husna, yang mana mudah-mudahan juga insya-Allah kata apa, kita juga dapat pahala, dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita kenal dan juga kita tahu berkenaan Asmaul Husna ini, insya-Allah. Okay. Okay, kita bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الأخير الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Dia ada ayat penutup dia tu, tapi sajalah. Okey, alhamdulillah selesai kita Asmaul Husna. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat fadilat-fadilat Asmaul Husna kita baca ini dan mudah-mudahan kalian juga boleh baca selepas kelas, sebelum tidur ke dan sebagainya.
Mudah-mudahan Asmaul Husna ini berikan juga kita ketenangan dengan sebab kita kenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah terima kasih banyak-banyak kepada pelajar saya yang luangkan masa untuk petang ini. 22 orang pelajar saya, alhamdulillah. Minta maaf banyak-banyak kalau ada kekurangan. Insya-Allah ada pulang rezeki. Kita sambung lagi pada masa hadapan, insya-Allah sesi yang keempat. Okey. Saya tutup dengan sama-sama kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.